Hello guys, welcome back to the segment. Nama aku Hafiz dan kepada siapa yang baru saja terjumpa channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe. Dan kepada sesiapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing. Okay, before kita start, aku just nak inform kepada korang yang kita available di Spotify, Apple Podcast dan also di Google Podcast. Okay, kalau korang on that particular three platform, you guys can search for the segment podcast. Okay guys, so hari ni aku nak berkongsi dengan korang tentang satu kisah penjenayah yang orang kata paling dikehendaki di Malaysia pada tahun 1990-an. Okay, masa tu aku dalam darjah 1, aku darjah 2, darjah 3. Dia jadi pada tahun 1993. Okay, tapi sebelum kita start, let's roll the intro. Okay guys, so kepada sesiapa yang membesar pada tahun 1990-an, okay, membesar tau, bukan dilahirkan tapi membesar pada tahun 1990-an, korang mungkin familiar dengan satu kisah penjenayah yang hati kental, hati kering gila punya, okay, yang terkenal dengan nama Bentong Kali. Okay, yang terkenal dengan nama Bentong Kali. Apa yang ganas dia tentang Bentong Kali ni, dia ni adalah dikatakan sebagai satu ataupun sebagai seorang penjenayah yang tak ada hati perut guys. Okay, dia ni memang jenis suka bunuh orang, suka tembak orang awam dengan tak ada rasa serba salah. Okay, rasa-rasa ada benda yang macam tak kena, dia just bawa keluar pistol, tembak tu masih kasih mati. Salah satunya penjenayah yang orang kata paling dikehendaki di Malaysia lah pada zaman tersebut lah. Okay, kira Bentong Kali ni nama sebenarnya adalah Kalimutu anak lelaki Pakisami. Okay, dikatakan berasal daripada Bentong Pahang guys. Okay, dia dilahirkan pada tahun 1961, 22 Januari 1961, dan merupakan anak yang ke-8 daripada 11 orang adik-beradik. Kira dia punya family tu macam agak besar agak. 11 orang adik-beradik boleh buat satu tim bola babe. So kalau menurut pada cerita, okay, Bentong Kali ni mula menyertai kumpulan kongsi gelap Geng 04 seawal usia dia 14 tahun. Okay, masa tu dia dah tak sekolah, dia dah berhenti sekolah. Jenis yang tak nak belajar punya. Okay, berhenti sekolah, join Geng 04. Bermula daripada situ guys. Okay, Bentong Kali ni mula berjinak-jinak dengan jenayah-jenayah kecil. Orang kata jenayah-jenayah kecil, merompak, menyeludup dadah. Okay, peras ugut. Tak adalah kecil mana pun, jenayah dia besar lah juga tu kan. Kalau dah merompak, seludup dadah apa semua ni kan. Dia dikatakan aktif dengan aktiviti jenayah dekat area Brickfields, area Segambut, area Sungai Wei, Ampang. Ini tempat yang dia aktif untuk lakukan dia punya jenayah ni lah. Lepas dia dah aktif lebih kurang dalam 5 tahun macam tu, dia ditangkap buat kali pertama dan dimasukkan ke dalam penjara guys. Okay, dia dimasukkan dalam penjara seawal usia dia umur 19 tahun. 18-19 tahun dah masuk jail. Orang ingat kira macam dia masuk jail umur 18-19 tahun ni kira boleh lah dia insaf ke taubat ke kan. Tak ada guys. Okay, dia tak pernah insaf, dia tak ada nak taubat. Okay, selepas dia dibebaskan, dia ni pula join satu kongsi gelap iaitu Geng 08. Dia ni kira kepala untuk Geng 08 ni lah, untuk lakukan jenayah pengedaran dadah ni. Bila aku dengar cerita pasal jenayah pengedaran dadah ni, aku teringat satu cerita Pablo Escobar dekat Mexico kan. Kira one of the big drug cartel. Aku rasa dia ni nak jadi macam Pablo Escobar lah kot kan. Okay, so anyway, pada bulan Julai 1985 dia ditahan mengikut ordinan darurat dan ditempatkan di Pulau Jerejak, Pulau Pinang. Selepas tu, lepas dia dah lepak kat sana kat Pulau Pinang ni, okay, dia dibebaskan pada tahun 1987. 2 tahun je dia kat situ, dan dia dikenakan house arrest. Okay,
house arrest di Kuantan, Pahang. House arrest ni maknanya kalau macam korang tengok movie, kalau penjenayah tu dia kena pakai satu gelang kaki, macam detektor, itu kira macam house arrest lah. Dia boleh berada dekat dalam rumah, boleh berada dekat, orang kata boleh ke hulu ke hilir dalam kawasan rumah dia, tapi dia tak boleh keluar daripada kawasan rumah. The moment dia keluar daripada kawasan rumah, dia akan ada beep signal lah, ada beep signal. The best part is bila dia kena house arrest ni, dia ni tak orang kata tak duduk diam. Dia dalam secara senyap-senyap dia buat dia punya plan, dia buat dia punya perancangan apa yang dia nak buat selepas ni, apakah jenayah-jenayah yang dia nak buat lepas dia dah bebas daripada house arrest ni. Kira dia ni daripada kecil, umur 14-13 tahun ni, memang kepala otak dia fikir nak buat jenayah je sampailah dah tua ni kan. Matlamat hidup dia ni, bagi aku rasa dia probably dia nak jadi jenayah kot, nak jadi penjenayah. Matlamat hidup dia itu, dia punya goal of life. Selepas dia dah dibebaskan daripada house arrest tersebut, okay, Bentong Kali ni ataupun P Kali Mutu ni, dia build satu gang dia sendiri lah, orang kata kan. Dia punya kongsi gelap dia sendiri, iaitu Kongsi Gelap 04. Geng Kongsi Gelap 04 ni pula dia tertumpu dekat area Jalan Kelang Lama, Kuala Lumpur. Dekat area situ je yang diorang concentrate. Okay, antara kegiatan orang kata kumpulan Geng 04 ni, drug distribution, distribute drugs. Itu memang orang kata, macam aku cakap kat tadi dia nak jadi Pablo Escobar, jenis yang distribute drugs, buat duit dan sebagainya kan. Okay, so pada tahun 1990 Bentong Kali ditahan dan didakwa mengikut Akta Dadah Berbahaya. Dia kena tangkap guys pada tahun 1990. Okay, masa tu aku darjah 1. Okay, tapi malangnya dia terlepas daripada hukuman sebab PDRM ataupun sesiapa yang tangkap dia ni tak ada bukti yang cukup untuk sabitkan kesalahan dia ni. Kira dia bernasib baik pada tahun 1990 ni kan. Pada awal 1990-an ni, okay, nama dia ni makin lama makin popular tau. Makin lama makin orang kata dah macam makin banyak orang bercakap tentang nama dia ni kan. Dia punya jahat ni guys, dia punya tak berhati perut ni, dia suka tembak orang awam tanpa sebab. Orang awam bukan kawan, bukan musuh, bukan, orang awam. Okay, dia pernah cuba untuk tembak salah seorang penjual roti canai. Sebab apa dia nak tembak? Penjual roti canai ni tegur, bro, jangan kencing kat tepi longkang ni kan. Sebab dia tengah meniaga roti canai, P Kali Mutu ni dia duk kencing kat tepi gerai ni kan. Of course lah, kita sebagai peniaga tegur lah secara elok kan, jangan kencing apa semua kan. Mamat ni otak crack, tak puas hati, tak ada cerita banyak, bawa keluar pistol tembak terus. Sebabkan apa? Sebabkan dia tegur, jangan kau kencing kat tepi-tepi kedai ni. Yang gila yang dia buat lagi satu ni, dia buat party crash. Party crash ni orang kata macam ada a group of people tengah organize satu birthday party. Okay, birthday party ni lebih kurang dalam 40 orang macam tu lah, 40 orang. Dia nampak birthday party ni, dia masuk je rumah orang tu kan, tak ada cerita banyak, tak ada warning, tak ada apa. Dia dengan member dia bawa keluar pistol, tembak 9 das tembakan, bam 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 bam, tembak guys. Gila tak gila hari ni kan. So kejadian tu mengakibatkan 6 orang terkena peluru tembakan lah. Tapi dalam 6 orang tu 4 orang mati sia-sia babe, kena tembak dengan P Kali Mutu. Member tengah enjoy kat birthday party, tiba-tiba kena tembak. Okay, dia ada lagi satu cerita yang membuktikan dia ni kepala otak dia tak betul sangat, which is pada tahun 1990-an tu lah, pada pukul 5.30 pagi dekat satu restoran dekat Jalan Kelang Lama. Kita semua ataupun family aku semua digegarkan ataupun digemparkan dengan satu news yang si Bentong Kali ataupun Kali Mutu ni tembak satu pembuat ataupun pembuat teh tarik, dan dia ditembak oleh Kali Mutu ni dengan pistol daripada jarak dekat ataupun dalam erti bahasa lain point blank babe. Tembak point blank, memang kau tak ada chance untuk survive. Which is aku sampai sekarang bila aku fikir balik pasal cerita Kali Mutu ni kan, aku akan fikir macam dia ni nak apa sebenarnya kan, sampai orang yang tak bersalah pun kena shot down. So Bentong Kali ni dia famous dengan sikap panas bagan dia ni tau. The reason why dia jadi panas bagan ni sebabkan dia punya keinginan, nafsu dia untuk menguasai pasaran dadah di Kuala Lumpur. Sebab tu dia jadi marah. Kalau ada kumpulan kongsi gelap lain yang cuba nak challenge dia ke, nak cabar dia ke,
Dia tak teragak-agak babe. Dia tak teragak-agak untuk tembak mati semua. So daripada tahun 1991 sampai 1993, dia ni dah bunuh lebih kurang dalam 16 orang guys. 16 orang ni kita bukan cerita pasal dia tembak geng-geng lain, tidak 16 orang yang tak bersalah, orang awam yang tak bersalah, yang tak tahu cerita, yang tak kenal dia ni siapa, tahu-tahu kena tembak mati. Nak dijadikan cerita, pada tahun 1993, Jun 1993, polis buat satu operasi besar-besaran dan diorang melancarkan satu operasi yang bernama Ops Buncit. Kenapa buncit aku tak tahu, probably Kalimutu ni buncit orangnya. Kan, PDRM launch Ops Buncit. Ops Buncit ni disertai ataupun dijoin oleh 200 pegawai polis dan rata-rata pegawai polis ni semua daripada KL, Pahang, Selangor. Diorang digerakkan secara besar-besaran untuk cari Kalimutu ni sampai dapat. Dah keluarkan satu notis untuk buat roadblock ataupun untuk buat sekatan di sempadan Thailand. Yelah, takut kalau si Bentong kali ni terlepas pergi Thailand dan susah nak dapat kan. Jadi bila operasi memburu ni dah dijalankan, pihak polis pula diorang dah start print poster gambar muka Bentong kali. Reward RM100,000 untuk sesiapa yang boleh bagi maklumat pasal Bentong kali ni. Kat mana Mamat ni berada, kat mana Mamat ni sembunyi, apa semua. RM100,000 tahun 1990-an. RM100,000 tu besar guys, sangat besar nilai RM100,000. So bila kes buruan Bentong kali ni dah jadi orang kata nationwide punya news, orang awam dah start takut lah. Same goes to my family lah. Family aku pun takut pasal cerita Bentong kali ni. Aku pernah ditakut-takutkan dengan cerita Bentong kali ni masa aku kecil dulu. Okay, baik. Disebabkan poster Bentong kali ni dah terpapar dekat seluruh pelusuk orang awam ni, dekat tempat awam, bus stop, you know, macam-macam lah semua ada tampal muka Bentong kali ni. Bentong kali ni bengang. Dia bengang, dia cari nombor telefon ketua operasi. Masa tu ketua operasi dia Datuk Zaman Han. Dia cari nombor telefon Datuk Zaman Han ni, dia telefon, dia cabar Zaman Han ni, kau datang kau cari aku, kalau kau dapat cari aku, kau tangkap aku. Kau bayangkan dia ni punya hati kental, hati kering dia macam mana. Tak takut langsung guys dengan polis. Tapi sepanjang Ops Buncit dijalankan ni, Bentong kali ni tetap bersembunyi lah daripada dikesan pihak polis kan. Bila aku fikir balik macam, tadi kau punya sikit berani kan, tak adalah berani mana pun, kau sembunyi juga daripada polis. Tapi kejayaan menumpaskan Bentong kali ni adalah hasil tindakan bijak daripada salah seorang polis ni. Salah seorang polis ni dia create story yang mengatakan, oh Bentong kali ni dah terlepas ke luar negara, so kita tak boleh nak tangkap. Dia sengaja reka satu cerita yang mengatakan, oh okey, Bentong kali ni dah terlepas ke luar negara. Jadi bila berita rekaan tu dah digembar-gemburkan dan nationwide dah tahu pasal berita rekaan ni yang konon-kononnya Bentong kali ni dah terlepas ke luar negara, so Bentong kali rasa selesa lah, dia rasa selamat lah sebab macam okey lah, polis dah tak cari aku lah, aku chill je lah. So dalam dia tengah leka tu, dia keluar lah daripada tempat persembunyian dia tu. Dia keluar daripada tempat persembunyian tu dan dia gerak pergi ke Jalan Kelang Lama untuk cari geng-geng dia balik. Itu silap dia. Padahal polis dah pasang spy, dah pasang kaki-kaki kan semua untuk tengok pergerakan Bentong kali ni. Hasil daripada intipan pihak polis ni, akhirnya diorang jumpa markas persembunyian Bentong kali ni. Actually dia punya markas persembunyian tu terletak di rumah teres 2 tingkat dekat Medan Damansara, Kuala Lumpur. Dan pada tahun 1993, Jun 29 1993, ada satu laporan telah dikeluarkan, okey, semasa operasi menumpas ke Bentong kali ni, kawasan Medan Damansara tu dikepung oleh pasukan anggota polis, dikepung oleh pasukan elit daripada unit tindakan khas polis Bukit Aman. Ini bukan kecil-kecil anak punya cerita geng. Ini semua orang kata mesti mau mati lah ini orang, macam tu. And the best part, bomb squad ataupun unit pemusnah bom pun turun padang untuk operasi tersebut. Yelah, mana tahu Bentong kali ni otak dia pun tak betul, kokok dia pasang bom ke apa kan. Okay, so bila tempat tu dah kena kepung guys, suasana tu dah bertukar menjadi panik, dah bertukar menjadi genting, dah tukar menjadi stres.
Okay, dengan aksi tembak-menembak, berbalas-balas tembakan antara Bentong Kali dengan pihak polis, dengan unit tindakan khas. Dan orang kata Bentong Kali sempatlah lepaskan 2 tembakan dekat polis tapi tak kena. Bila Bentong Kali dia tengah agresif, tengah menembak, salah seorang polis tu dengan secara pantas dia membalas balik tembakan tu dan terkena pada bahagian kepala Bentong Kali ni. Okay, masa tu dalam sekitar pukul 6.30 pagi guys, kan, orang baru habis main subuh apa semua. 6.30 pagi dia main tembak-tembak kat luar. Salah satu das tembakan kena dekat kepala Bentong Kali ni, sekaligus bom settle life si Bentong Kali ni. Itu boleh dikatakan satu kejayaan anggota polis dalam menumpaskan penjenayah yang paling dikendaki pada zaman tu lah. Gila. Bila aku fikir-fikir balik kan, jalan cerita dia lebih kurang macam Pablo Escobar pun je kak. Pablo Escobar pun jenis yang drug distribution, nak distribute drugs apa semua, cabar polis, rasuah apa segala macam, tembak polis mati apa semua kan. Pengajaran dia kat sini satu je guys, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya korang mesti jatuh kak. Mungkin the first round second round boleh terlepas, but probably akan tertangkap juga. So same goes to the Bentong Kali punya case lah. Ya, aku rasa ramai subscriber aku lingkungan umur muda, umur bawah 20 tahun. Mungkin korang tak kenal siapa P Kalimutu ataupun Bentong Kali ni. Okay, but masa zaman aku darjah 1, darjah 2, darjah 3 daripada tahun 1990 sampai 93, 94 tu, seolah-olah macam diri aku ni kena lockdown juga kena duduk rumah sentiasa. Sebab aku tinggal dekat PJ time tu. So Medan Damansara dengan PJ tak jauh sangat. Jadi arwah ayah aku, mak aku selalu pesan kat aku, jangan keluar rumah, nanti P Kalimutu nampak, nanti P Kalimutu tembak. Jadi benda tu dah terpahat dalam kepala otak aku sejak kecil, yang kalau aku terserempak dengan P Kalimutu memang aku kena tembak. Itu antara salah satu kenangan masa aku muda-muda dulu, bila cerita P Kalimutu ni digunakan untuk menakut-nakutkan aku dengan cousin-cousin aku, dengan adik-beradik aku yang lain. Ya. So guys, aku rasa itu saja perkongsian aku untuk hari ini tentang kisah pembunuh ataupun penjenayah yang paling kendaki di Malaysia. Okay, aku harap korang suka dengan konten kali ini. Okay, jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Alright, Assalamualaikum.